Dan saya punya pendapat lah ya, bagi kita yang bukan kaki ibadat ni, kita kena doa kepada Allah supaya Allah elakkanlah kita daripada diganggu oleh setan bulan puasa. Tuan-puan mesti terkejut, ada setan. Hari tu ustaz lain ceramah tu katanya setan kena penjara bulan puasa. Dia begini, tuan-tuan heran tak menengok bulan puasa ada orang buat maksiat. Datang mana maksiat itu? Setan. Habis setan mana lagi yang menggoda? Dia begini, dalam satu hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasa'i, Nabi mendetailkan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatinu maradatul jinnah. Kita garis bawahkan perkataan maradatul jin. Nabi sebut pada bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang dibelenggu itu bukan semua. Yang dipenjarakan hanyalah maradatul jin, adalah syaitan tahap tinggi saja. Maknanya syaitan-syaitan yang kumpulan pengurusan dan profesional, grade 48 ke atas. Hakiki, bukan mangku. Yang mangku 48 dia masih bebas. Yang grade 48 sampai turus 3 saja yang dipenjarakan. Jadi yang grade 48, mangku 44, 41 ni masih bergentayangan lagi. Dia coket, jalan tar masih ada. Masih ada lagi. Termasuk di Kementerian Kerja Raya masih ada. Dia orang ni yang ngacau kita ni. Ada hari kita tak bersahur, dahaga betul. Kita dah tua-tua ni, lapar boleh tahan, dahaga tak boleh tahan. Member WhatsApp group semua kianat kuat. Hantar video air jus tembikai. Siap ada sound pula tu. Hantu raya punya geruk. Ada sekali member hantar orang dia buat demonstrasi makan ayam goreng McDonald. Siap ada mikrofon. Kau, Allah bunyi itu sedap dah. Masa tu setan yang grade bawah-bawah, kumpulan B, kumpulan C ni, dia main peranan. Yusuf Tayyub. Dia bisik, bang, makan je bang. Makanlah. Ini kita kena doa. Ya Allah, aku ni bukanlah kuat sangat, ya Allah, tolonglah aku. Kena doa. Kena doa. Jangan overconfident. Kan setan tak ada. Setan yang besar-besar tak ada. Setan kecil-kecil ada lagi. Habis kenapa selama ni orang tak beritahu? Nak suruh kita berani pergi ke masjid malam-malam. Kan dulu orang takut lagi masjid. Kenapa? Tak takutlah bulan puasa mana ada hantu setan semua kena penjara belaka. Dalam hati mana kerja semua ada juga. Tinggal Pontianak tak kena penjara. Ada lagi sekor 2 Pontianak. Kan orang bulan puasa kena tindih orang ramai. Kalau dah tak ada, siapa menindih lagi? Awak kahwin pun belum, siapa menindih? Tiba lemah, baca ayat kursi tak lepas. Bulan puasa. Mana ada lagi yang grade, mungkin grade N11, mungkin M19. Mungkin ada kita yang main tindih-tindih tu yang grade 11 gitulah. Kalau yang grade 29, 30 tahap CC, EEO apa tu dia terajang je kita. Yang lain tu Yusuf Tayyub kata. Ada orang tanya, Ustaz, macam kita kerja-kerjaan ni Ustaz, sibuk sangat. Suarat sana, suarat sini. Macam katanya tadi, patut hari ni kita adalah yang bos-bos nak datang. Bila minit ada suarat, ada itu ini. Dulu orang kerjaan ni dia mesyuarat, Ramadan ni kurang. Sebab orang Melayu, orang kerjaan ni, dia kalau mesyuarat kena ada karipak. Tak ada karipak, tak ada TO, tak ada mi goreng, dia tak nak mesyuarat. Kebelakangan ni baru tukar budaya, bulan puasa pun mesyuarat juga. Habis kita sibuk macam mana Ustaz? Bila nak konsentrate ibadat, nak iktikaf masjid? Beginilah, ibadat ni tak mesti awak duduk ibadat. Yang penting quality time. Ya, maka untuk mendapatkan quality time, Allah Ta'ala mengajarkan, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Tuhan sebut, wahai manusia yang selalu sibuk, kalau kamu sentiasa beristighfar kepada aku akan lapangkan masa kamu. Jadi kata para ulama, ayat ini dalam surah Nuh surah Hud ayat yang ketiga nak menunjukkan manusia sibuk biasa. Tapi kalau nak juga ibadat, banyakkan istighfar. Allah akan buka satu masa jalan untuk kita. Banyakkan istighfar. Jadi kita orang kerja-kerjaan ni, lagilah kena banyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Supaya adalah masa kita boleh ibadah. Sibuk tak boleh lari, kerja kan. Apa lagi kita kena berdoa? Berdoalah kepada Allah
supaya tahun ini puasa kita ni bertaraf puasa first class premium. First class premium ataupun puasa taraf elite. Kapal terbang lah kalau kita umpamakan. Ramadan ni kalau di kapal terbang, kita sekarang sedang duduk dalam pesawat Ramadan. Tuan-tuan duduk kelas mana? Economy class ke, business class ke, first class premium? Maaf kalau kita katakan sejak umur kita tekan 3, tekan 4 lah rajin berpuasa ni. Teruk sangat tekan 3 pun rajin puasa. Itu teruk sangat tak puasa. Ambil lah jam 4 lah, jam 4 nampak warak sikit lah. Padahal sekolah menengah baru puasa. Tak, masa sekolah rendah puasa kat rumah je lah, kat sekolah dah. Nah member je main kerja-kerja takkan tak dahaga. Minum jugalah kat rumah, mak tanya puasa. Ambil lah tingkatan 1. Daripada tingkatan 1 sampai nak pencen 2-3 tahun lagi ni je. Saya percaya puasa kita ni level economic class je. Belum sampai lagi business dan first class, tu mimpi je. Macam mana tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya puasa ni levelnya level economic class? Dia kata para ulama, puasa orang level paling bawah ini, dia fahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Itu je. Orang puasa ekonomi kelas ni, dia hanya level dia, standard dia, sekadar menahan makan minum dan menjaga nafsunya daripada kacau isteri ataupun suami dia. Itu je. Itu je. Tapi bagi kita level tu dah level ulama dah tu. Oh, terunya. Mana dengan isteri pun tak ada nak cium-cium, nak pergi kerja, biasa cium. Punya hari ni tak cium. Apa tak cium? Oh, tak boleh. Kan syahwat. Sanggup tak cium? Ada. Ada orang Sabtu Ahad tidur, dia takut aksiden siang hari. Dia suruh isteri dia siang hari tidur kat dapur. Kau tidur kat dapur kat peti air. Aku nak tidur dalam bilik. Asal tak boleh tidur sekali? Gila. Ni bukan bulan puasa. Buat aksiden kan, ngigar-ngigar. Dia kata gitu. Weh, tidur peti air. Duduk peti air. Sebab bilik dapur, bilik ada aircon, dapur tak ada aircon. Dia suruh buka peti air, ke tidur depan peti air. Tidur, isteri tu tak. Tidur depan peti air. Ada orang perempuan takut suami cium ke apa bulan puasa siang hari. Bukan sepanjang puasa, siang saja. Malam ikut kita lah. Siang. Dia punya jaga takut suami dia buat perangai ke. Tak pakai baju rimau, Tarzan apa semua ni. Pakai telekung. Macam duk Mekah. Pergi ke dapur, kongkang. Pakai telekung. Punyalah warak. Tapi rupanya level tu, level ekonomi kelas je. Pagi kita hebat dah tu. Ataupun menjaga makan dan minum. Macam kita sekarang kan jaga makan. Betul orang, kalau orang jenis concern pasal makan minum ni, kita boleh kena dia 10 minit sekali beludah. Banyak benar beludah apa halnya. Aku takut tertelan. Tertelan apa? Pagi tadi minum teh, ada macam teh sikit ada sini. Aku takut telan kan? Batal apa? Concern betul. Tak kenyang setakat ujung-ujung. Benda masalahnya. 10 minit sekali pompai. Benda elok perangai begitu. Dia concern. Bagi dia warak sangat. Tak, tu level ekonomi kelas kan? Ekonomi kelas ni jaga pekoh banyak. Tu jaga sangat. Lepas tu kita kalau nak tengok orang yang concern bab makan, kita boleh cam masa dia bersahur lah. Orang level business dengan first class ni, sahur, saya ingat air spritzer sebotol, kurma sepotong jadilah. Jenis tak kisah. Makan apa ada. Tapi orang level ekonomi kelas, time sahur dia macam berbuka. Ngeri kita tengok makanan ni. Engkau ni ngapa makan macam buka? Nasi ada, murtabak pun ada. Sahur makan murtabak. Pukul 11 malam tadi beli dia kata. Air tak payah cerita lah. Teh tarik ada. Air Sprite pun ada. Air suam pun ada. Jamu, tonik-tonik tak saya cerita lah. Vitamin A, B, C, fibernya makan. Herbalife-nya. Tonik cak ikan haruan Sarawak. Macam-macam benda. Engkau ni ngapa makan? Kena jaga, takut kalau lapar susah. Dia kata. Dia concern dia benda ni. Rupanya tu level orang ekonomi ya. Level ekonomi. Kalau begitu level business class mana gaya ustaz? Level business class ni kata ulama, fahuwa kafun nazar wal lisan wal yad wal rijli was sama wal basar wasairul jawair lanil asam.
Dia orang ni dah bukan level jaga perut, itu level bawah dah. Bukan, tak masuk dalam minit lah. Makan, minum, tak masuk minit dah. Yang dia paling jaga sekali orang business class ni, panca indera. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pemikiran. Tu dia jaga. Sebab itu ramai orang puasa, tapi mulut membawang. Level ekonomi kelas lah. Ramai orang puasa, main Facebook masih menyumpah laknat orang kutuk sehari. Tak boleh. Awak level ekonomi kelas, tuan-tuan duduk paling belakang kat tandas nak duduk. Ada nyumpah-nyumpah orang dalam Facebook sehari puasa. Bukan level orang puasa tu. Dia orang business class ni, dia puasa panca indera. Bukanlah makna mata puasa tapi sambil mamah makan. No. Saya puasa mata je, makan saya makan. Kenapa? Sebab ustaz kata orang level bawah dia jaga perut je. Tak, orang business class, bab makan ni tak jadi agenda dah. Dia dah tak mikir dah pasal makan ni. Oh begitu ustaz ya. Habis kalau orang first class macam mana? Oh first class ni lain. First class ini dia saumu qalbi anil himamid dani'ah wal afkari muba'idati anillah wa kafu wa amma siwah. Orang puasa first class. Saya percaya ada tuan-tuan perempuan ni yang level ini. Orang puasa first class, dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah. Segala-galanya ditinggalkan kecuali Allah dalam hati dia sekarang. Artinya tuan-tuan perempuan, kalau dah sampai level, isteri tanya, bang nak buka apa petang ni? Buatlah apa-apa. Tu level first class tu. First class. Tak ada cita-cita remeh-temeh, tak ada. Dia tak ada cita-cita, petang ni aku nak masak ni, nak makan ni, tak ada. Tak masuk agenda pun. Berbuka tu, dia tak perasan buka tak buka. Bahkan dia merasakan, asar dah ya, cepat betul jalan. Macam zaman kita jahiliah dulu, Allah lamanya nak nunggu pukul 7. Apa nak jadi dunia ni, jam ni mati remuk bateri. Zaman jahiliah dulu. Tapi ramai orang first class, dah pukul 7 dah. Astagfirullahalazim. Cepatnya buka. Cik suka sangat. Dia nak tunjukkan dia first class kononnya. Padahal tidur bawah meja juga. Dia level orang first class ni tuan-tuan. Dia seronok dengan proses berbanding dengan result. Dia beza ya. Ada orang hidup ni dipentingkan result. Jadi kalau dia punya sasaran kerja, dia nak tengok benda tu sampai ataupun tidak. Sampai tak sampai, itulah ukuran dia. Ada orang dia tak peduli dengan result. Dia yang dia tahu proses. Sebab itu kalau kita belajar prinsip quality, input, proses, output. Kalau dalam puasa, input iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Jadi end result adalah takwa. Bagi orang yang berpuasa, orang yang level first class, result takwa atau tidak, itu bukan masalah dia. Umpama kita bekerja, bos nak bagi APC, tak bagi, dia punya suka. Aku nak dapat PPC ke APC, siapa nak bagi-bagi. Aku enjoy dengan kerja aku. Sama macam orang puasa first class, dia enjoy dengan proses lah. Daripada sahur sampai berbuka, dia enjoy dengan suasana itu. Dia sangat enjoy. Sebab dia genuine orang puasa. Dia sama macam saya buat contoh ya. Bola sepak. Peminat bola sepak sejati, dia akan tengok perlawanan ataupun dia nak tunggu keputusan saja. Dia akan tengok perlawanan, dia akan tengok proses. Sebab dia minat dengan bola, dia mesti nak tahu proses. Macam contoh, 2 hari bulan Jun ni, pukul 3 pagi, Grand Finale UEFA Champions League. Perlawanan antara Liverpool lawan dengan Tottenham Hotspur. Pukul 3 pagi. Jadi suami puan-puan mesti kunci jam. Yang minat. Yang tak minat tak bangun. Kenapa dia minat? Dia bangun, dia minat dan dia nak tengok perlawanan. Padahal game pukul 3 pagi finale, esok kerja. Tapi sebab minat, padahal kalau you bangun pukul 5 pagi dah habis dah bola. Buka YouTube, ada. Dia ada dia punya result dia. Gol kali minit ke berapa. Tapi bagi orang yang minat bola, dia bukan nak tengok gol. Macam kita perempuan yang tak minat bola ya. Tengok berita, tak berdah sebenarnya. Berita sukan. Liverpool berjaya mengalahkan Tottenham Hotspur. Inilah gol-golnya. Kita pun tengok. Oh, gol. Oh, gol.
Itu level ekonomi kelas itu. Dia nak tengok result je. Orang first class, dia nak menengok sepanjang perlawanan. Baru ada feel. Jadi tuan-tuan perempuan dah perasan apa bezanya orang first class dengan ekonomi kelas.